Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi risalatihi al-musamma bi faridatil faraidi fi ilmil aqaidi dan Ishaq. Nah, situ deh. Kita berhenti di lu itu. Nah. Dan Ishaq, yakni dan Nabi Ishaq alaihi salam. Nah, Ishaq alaihi salam bil qaf. Nah. Kalau kiranya tapi dia orang panggil apa? Tertib jadi nabi tu. Tertib jadi nabi. Ishaq dulu. Tu tapi kalau kira Ismail dulu hak tu baik ya. Tapi hak jadi nabinya Ishaq dulu. Jadi kira Ishaq dulu dah. Tu lagu tu. Lagi pula Ishaq ni ialah anak Nabi Ibrahim dengan isteri yang pertama. Iaitu Siti Sarah. Nah. Jadi Ishaq alaihi salam bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Rahur bin Faligh bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi kiranya saudara bagi Nabi Ismail, tapi daripada sebapok. Bukan sebapok somok dak lah. Sebapok saja, mok lain-lain. Tu. Jadi Nabi Ishaq alaihi salam ni lahir di Syam. Tu lahir di Syam. Kata setengahnya di Palestin. Kata setengahnya di Palestin. Tapi kata setengah sejarahnya
lepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tu, bawa Siti Hajar dan anak dia Ismail tu pergi ke lembah Bakkah, iaitu Mekah tu lah. Tinggal di situ, balik ke Palestin, ambil pula Siti Sarahnya buat pergi ke Syam. Maka kerana tu dikatakan lahirnya orang panggil Siti Ishak ni di Syam. Jadi mak Nabi Ishak ni ialah Sarah. Kita duk biasa sebut Siti Sarah. Tu ketika mana Siti Sarah ni beranak kepada Ishak, umur Siti Sarah ketika tu umur 90. Tapi yang duk terbayar 90 orang kita lah ni. 90 orang kita ni tua. Orang dulu muka umur panjang-panjang. Umur panjang-panjang. Dan Nabi Ibrahim ketika tu pula umur 100 tahun. Tu dah. Umur 100 tahun. Tu. Jadi Nabi Ishak ni Allah Ta'ala utuskan Nabi Ishak sebagai rasul ke Na'anim di Palestin. Walaupun dia duduk di Syam, tapi kemudian yang jadi Nabi, jadi rasul, diutuskan ke Palestin. Tu. Kemudian umur Nabi Ishak alaihissalam kata setengahnya 137 tahun. Sama dengan umur Nabi Ismail. Kata setengah. Tapi kata setengahnya umur Nabi Ishak ketika wafatnya 180 tahun. Dan Nabi Ishak ni dimakamkan bersama dengan ayahanda dia Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunda dia Siti Sarah di Madinatul Khalil di Palestin. Di Madinatul Khalil. Bandar Khalil tu makna bandar Nabi Ibrahim dah lah. Ambil sepenuh gelaran Nabi Ibrahim tu Khalilullah. Jadi letak nama bandarnya Madinatul Khalil dia panggil. Tu dah. Kemudiannya nama Nabi Ishak ni disebut di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Kalau kita semak Quran, kita akan jumpa nama Nabi Ishak disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran sebanyak 17 kali. Habis situ. Dan Nabi Ishak ni lah bapa kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Lagi Nabi Yaqub lepas ni lah. Baik. Dan Ismailu, dan Nabi Ismail. Dan Ismailu, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itu gitu dah. Tu. Anak Nabi Ibrahim juga ni. Ismail bin Ibrahim bin Taruh bin Nahur bin Saruh bin Raghub bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Itu dah. Sama juga Nabi Ismail pun dilahirkan di Syam. Tu. Kata setengah di Palestin. Waqila wulida fi Palestin. Kata setengahnya lahir di Syam. Tetapi hidupnya Nabi Ismail ni sejak daripada kecil sampai tumbuh dewasa di Mekah Al-Mukarramah bersama dengan kabilah Jurhum. Itu dah. Jadi kabilah Jurhum ni satu kabilah Arab asli lah. Sehingga Nabi Ismail ni belajar bahasa Arab, lughah Arabiyah daripada Bani Jurhum. Tu. Jadi Nabi Ismail inilah tu moyang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nenek moyang lah, bukan moyang betul tidak lah. Artinya kalau dititih daripada Adnan, ya daripada Nabi sampai ke Adnan tu Nabi sebut dengan mulut Nabi sendiri. Bebe sampai ke Adnan. Tapi atas daripada Adnan tu Nabi tinggal, Nabi tak sebut. Tapi bukanlah makna tak ada. Ada. Orang Arabnya dia sifat nasab ni. Nak orang Arab dia jaga. Macam kita ni orang Melayu tak apa nak jaga nasab lah, mana ada tu ni.
Setakat betuk tu kan habis pakai senyap situ tu. Monyet tak kenal dah. Duk joket mana orang mana tak tahu. Orang Arab dia jaga benda tu. Jadi sampai kepada Adnan, atas pada tu Nabi tak sebut, tetapi secara zonnya pastinya, secara sengkak kuat pasti dengan dalil-dalil yang lain. Orang panggil secara yakin, siapa kat Adnan tu yakin sebab Nabi sedia khabar. Ada pun lepas Adnan sampai kepada Nabi Ismail, tu Nabi sendiri tak sebut. Tapi adakah tak boleh pakai? Boleh. Walaupun Nabi tak sebut, tapi orang Arab ni dia sifat taruh nasak dia. Maka sebab tu bila dihubung-hubung sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Tu. Siapa Nabi Ismail alaihi salam? Jadi Nabi Ismail alaihi salam ni hidup selama 137 tahun. Tu 137 tahun. Jadi awal dia lah wafat berbanding dengan Nabi Ishaq tadi. Nabi Ishaq wakilah aja pendapat yang dhaif kata 137. Tapi kalau pendapat yang kuatnya 180. 180 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Dan Nabi Ismail ini wafat di Mekah Al-Mukarramah dan dikebumikan juga di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi Ismail ni contoh tauladan anak yang mentaati perintah Allah, perintah ibu bapa, perintah Allah dan Rasul. Dan Ibrahim tu selain pada bapa dia Rasul juga. Ketika mana Nabi Ibrahim balik semula atas perintah Allah Ta'ala supaya sembelih sembelih anak Ismail ni. Sembelih anak dia nama Ismail. Sembelih terus. Qad saddaqtar ru'ya. Sesungguhnya benar mimpi kamu tu benar. Mimpi Nabi Rasul ni satu juzuk daripada wahyu. Kalau kita punya mimpi boleh tentu lagi benar dari sini. Kadang-kadangnya mainan tidur. Sebab tidur sambil menerak, tidur dengan duk teringat projek tak susah lepas tu mimpi. Tu. Ada pun mimpi para nabi tu wahyu. Tu. Jadi pernah Nabi Ibrahim ni dia cerita kepada anak dia bila sampai ke Mekah tu kan. Anak dia ni pun dewasa dah lah. Jadi remaja dah. Orang dewasa, bukan remaja dah, atas pada remaja lagi. Tu. Lalu dia pun cuba nak tahu lagu mana kau orang panggil email anak dia Ismail ni. Inni ra'aitu fil manam inni yazbahuka fanzur maza tara. Tu kan dalam Quran sebut tu kan. Aku tengok dalam mimpi aku bahawasanya aku ni diperintah oleh Tuhan untuk sembelihmu. Fanzur maza tara. Maka apa pendapatmu hai Ismail? Apa munak bagi balas lagu mana ni? Apa pendapatmu? Lalu jawab Ismail, qala ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabiri. Tengok. Ya abah. Wahai bapakku, wahai ayahanda, ya abah ni perkataan yang paling lunak kita panggil kepada bapak kita. Kalau bapak tu bahasa Melayu. Bapak. Kalau bahasa Arab biasa bapakku ni abi. Tapi kalau wahai ayahandaku yang dikasihi atau abah, tu abah. Ya abah. Mana ya abatif if'al. Abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku yang ku kasihi, buatlah apa hak Tuhan perintah kamu. Tu pasti mu akan dapat aku ni setengah daripada orang yang sabar mentaati perintah Tuhan. Tu saya tengok. Kalau kita dah lah bapak tinggal jak kecil lagi, mari-mari nak sembelih. Pok apa lagu ni selalu dah lah kita ni. Tu. Habis itu. Di dalam Al-Quran nama Nabi Ismail alaihissalam ni disebut sebanyak 12 kali. 12 kali disebut nama Nabi Ismail alaihissalam. Tu habis itu.
Baik, kemudian dan Yaqub. Dan Yaqub, yakni dan Nabi Yaqub alaihi salam. Tuh. Nabi Yaqub alaihi salam ni anak Ishaq. Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Rahu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh alaihi salam. Semua keturunan Syam bin Nuh lah kau dah. Tu tengok. Nabi Yaqub ni dilahirkan di Palestin. Tu sebab Nabi Ishaq diutuskan oleh Allah sebagai rasul tu di Palestin. Jadi bila Nabi Ishaq pergi ke Palestin dan nikah dengan Rifqah. Tu mak dia nya nama Rifqah, mak kepada Yaqub ni nama Rifqah, isteri kepada Nabi Yaqub Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq bini berkahwin dengan Rifqah, keluarlah anaknya nama Yaqub alaihi salam. Kemudiannya dia berpindah kepada Hiran. Di mana Hiran ni? Hiran di Iraq, di negeri Iraq, di Babylon. Tu dah. Kemudian Nabi Yaqub di Iraq itulah dilantik atau dibangkitkan oleh Allah menjadi nabi. Jadi nabi dia. Tu. Jadi nak apa? Yaqub ni lah hak digelarkan dengan Israel. Isra makna berjalan malam, il hamba Allah. Israel artinya hamba Allah yang berjalan malam. Tu dah, hamba Allah yang berjalan malam. Jadi kalau kita sebut Israel itu sebenarnya kena kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Kata ni. Anak dia ada 12 orang. 12 orang. Semua jadi nabi katanya. Tapi hak rasulnya ialah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni lah anak hak paling dia saya sekali. Sehingga setelah mana adik-beradik Yusuf ni, abang-abang Yusuf ni, iaitu anak-anak Nabi Yaqub, dia ada 12 orang belakang anak-anak Nabi Yaqub ni. Dua orang hak paling dia saya namanya Yusuf dan Banyamin atau Bunyamin. Dua orang hak paling dia saya. Jadi dekilah adik-beradik ni. Jadi anak jadi anak emah bapak dia. Kalau abang-abang lain ni bukan Nabi Yaqub tak saya. Oleh kerana abang-abang itu besar, maka cara besar lah. Cara suruh berdikari, suruh semangat hebat, jual, kepimpinan, boleh jaga adik-adik. Tapi oleh kerana tak faham terbiah seorang bapak ni, dia bercemburu. Dia berdeki. Dia kata tengok. Tu bapak kita Yaqub ni, pilih kasih. Dah. Kalau dengan Yusuf ni kan, bukan mainnya saya. Dengan Bunyamin. Dia Bunyamin dengan Yusuf ni adik-beradik seibu sebapak. Hak lain tu sebapak saja, ibu lain-lain. Dah, ibu lain-lain. Tapi adik-beradik lah, mau tak mau adik-beradik juga. Jadi akhirnya puak dia ni nak bunuh Nabi Yusuf ni. Tapi mujur dah ada seorang abangnya nama Yahuda. Yahuda ni lah. Dia kata jangan kita bunuh, berdosa kita. Kita pun bunuh nyawa orang ni berdosa, jangan kita bunuh. Tapi kita bubuh Yusuf ni dalam lagu. Kemudian baju dia tu kita ambil, kita sembelih lah kambing ke, biri-biri ke, kibah mana pun, lomo darah. Jadi kita yak ke bapak kita kata, adik Yusuf ni kena makan kursi galau dah weh. Yang tipu bapak dia. Yahuda ni lah nantinya abang ni jadi nabi kah? Yahuda ni. Daripada nama Yahuda itulah orang-orang Bani Israel ini digelarkan agama mereka agama Yahudi. Kerana abang Nabi Yusuf ni nama Yahuda, tadi tu jadi nabi, jadi seorang nabi kemudiannya. Tu Yahuda. Ni panjang lah cerita dia nya. Jadi Nabi Yaqub ni saya sungguh ke Yusuf alaihissalam, anak dia Yusuf ni. Siapa nangis siang malam, pagi petang nangis, sehingganya mata dia tu tak boleh nak nampak dengan jelas. Sebab naik, orang panggil apa?
ni kelopak mata ni orang panggil apa? Risa ke gapo dia panggil. Dah tu ni. Selaput mata. Bahasa kita kata selaput mata. Nah, risa makna selaput mata lah. Dan selaput, berselaput mata Nabi Yaqub. Tak ada apa, bukan buta. Jangan salah faham tu. Nah. Mustahil para nabi, para rasul tu buta. Nah. Apa yang berlaku pada Nabi Yaqub tu bukan buta mata dah. Tapi naik risa ataupun kita kata selaput mata kerana kuat sangat menangis, rindu kepada anak dia Yusuf alaihissalam. Jadi ketika mana dia duk menangis nak ke Yusuf tu, rindu ke Yusuf tu, tak maaf perbuatan anak beranak anak-anak dia, abang-abang Yusuf ni, Allah Taala tak taklik Yusuf. Sebab dia tak lepas, tak reda dengan ketentuan Tuhan. Sehinggalah dia lepas. Dia lepas dah, dia reda, puas hati dah, tak apa dah. Barulah Tuhan hatta Nabi Yusuf ni, hatta dengan baju tu. Ada dalam Quran cerita ke? Qamis suhu tu mana? Qamis, baju kemeja atau baju gamis. Baju gamis Nabi Yusuf tu dihantar kepada Yaqub, lalu disapu ke muka. Tu tabarruk tu, ambil berkat. Ayah ambil berkat anak kat sini. Maka bila disapu ke muka, hilang selaput mata tadi. Tu. Bila dia puas hati dengan ketentuan Tuhan, barulah Tuhan taklik Yusuf alaihi salam kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Itu cerita dia tu secara pendek-pendek lah tu. Baik. Kalau gitu Nabi Yaqub alaihi salam ni tu. Setelah mana dia tahu kata anak dia Yusuf ni jadi menteri. Nabi Yusuf ni kemudian jadi menteri. Jadi menteri di Mesir. Asalnya di budak. Pada tak apalah kita cerita lagi lah. Tak apa cerita selalu tak apa. Asalnya jadi budak. Diambil oleh kafilah. Tengok ada budak di telaga. Jadi kafilah tu pergi ke Mesir. Jual sebagai hamba. Utuhnya hak beli menteri. Sebab comel. Budak comel ke? Jual mahal. Menteri hak beli. Silap nama Aziz. Menteri tu nama Aziz. Bini dia nama Zulaikha. Yang mana Zulaikha ni lah orang panggil apa? Dicoba oleh Allah Ta'ala. Karena anak angkat dia Yusuf ni semakin lama, semakin remaja, semakin dewasa, semak sungguh. Hingga termakai bujuk rayu syaitan. Mana nak ajak Yusuf ni berzina. Ditutup habis segala pintu istana. Jadi Yusuf ni lari, pendek ceritanya. Tak lari pak buka pintu hak dikunci terbuka. Tu orang panggil Tuhan tolong Nabi Yusuf alaihissalam. Terbuka pintu-pintu hak dikunci oleh Zulaikha tadi, terbuka. Akhirnya pak duduk cengang depan suami dia Aziz. Baju kat belakang ni soyak dah, kena tarik ke Zulaikha. Jadi pendek ceritanya jatuh hukum lah. Tok Hakim kata kepada Aziz, kalau baju Yusuf tu soyak ke depan, bermakna Yusuf hak salah. Yusuf nak berzina dengan Zulaikha. Tapi kalau sebaliknya, mana baju dia soyak, gamis dia tu soyak ke belakang, bermakna Yusuf tak bersalah, Zulaikha hak bersalah. Ternyatanya kok belakang sungguh soyak Zulaikha tarik. Tu Zulaikha tarik. Lepas pada tu gagak-gagak lah sebutin Mesir. Apa punya bini menteri. Jatuh cinta dengan anak akak sendiri. Akhirnya Zulaikha pendek ceritanya kupu habis perempuan dating mek dating ni mari ke rumah dia, jamu letak buah apple sebutir, pisah sebelah. Minta Yusuf lalu atas kan. Bila Yusuf lalu tu pakat tengango titik Eliu sore-sore. Ingat malaikat hak lalu. Comel, segok, handsome sungguh. Tangan sebelah pergi pisah, dia ingat kata sebelah lagi pergi buah. Rupa-rupa duk seyek tangan jari sendiri. Serak tu ni. Siapa Yusuf hilang? Barulah sedar, berdarah. Zulaikha kata, mu baru sekali ni tengok Yusuf. Siapa berdarah dah tangan.
Aku hari-hari tengok dia terguling, dia bangun, dia berjalan, dia masuk bilik, dia tidur, dia makan. Mu bayar lagu mana? Tu cara Zulaikha nak tutup mulut, mek datang di zaman di zaman tersebut duk ngopak, duk peruduh nama baik dia. Pun gitu tetap tak boleh nak padai mulut-mulut manusia. Akhirnya dihombai lah Yusuf dalam penjara. Tu ceritanya. Panjanglah ceritanya. Kita semua boleh pakat baca dalam buku sirah berapa semua sekali. Habis. Jadi Nabi Yaqub tadi tu, umur dia semua sekali 147. Tu kata setengah, waqilu wa qala ba'dul ulama, kata setengah, waqilah kata setengah ulamanya 180. Tapi 17 tahun hayat hidup dia, alah ke tua dia sehingga wafat dianya 17 tahun dia hidup di Mesir. Ini setelah mana Nabi Yusuf panggil semua anak beranak dia kekali dengan ayah dia Nabi Yaqub lah, pakat duduk di Mesir belakang. Jadi Nabi Yaqub ni asalnya dikebumikan di Mesir. Tu. Tapi kemudiannya dipindah ke jasad Nabi Yaqub kepada Madinatul Khalil di Palestin. Sebab apa tu? Untuk dikebumi, dimakamkan bersama dengan ayah dia Nabi Ishaq dan datuk nenek dia Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Gitu dah. Kemudian nama Nabi Yaqub alaihi salam di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali. 16 kali disebut di dalam Al-Quran. Habis situ. Dan Yusuf alaihi salam, dan Nabi Yusuf alaihi salam tu. Ya. Dan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni anak Nabi Yaqub, kita cerita tadi lah. Jadi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim bin Taruh bin Nahur bin Saruh bin Rahu bin Faligh bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh alaihi salam. Tu. Kemudian lahirnya Nabi Yusuf ni di Syam juga. Dan kisah Nabi Yusuf ni ma'ruf di dalam Al-Quranil Karim. Ada surah tu Yusuf. Surah Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkabah wasyamsa wal qamaru wasyamsa wal qamaru ra'aituhu fi sajidin ka'au kama qala Allah. Tak ingat dalam Quran. Nabi Yusuf ni yang mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkabah. Aku tengok ada ahada asyara, 11 kaukab. Mana bintang-bintang. Wasyamsa wal qamar, dan aku lihat juga matahari dengan bulan. Ra'aituhu fi sajidi. Aku lihat semua sekali tadi itu bersujud pada aku, yakni hormat kepada aku. Tu orang panggil apa? Mimpi Nabi Yusuf alaihi salam yang orang panggil apa? Makna dianya akhir sekali seluruh adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam, sebelah orang itu semua pakat minta maaf. Bunyamin tak termasuk lah. Bunyamin memang hak baik sama dengan Yusuf. Semua pakat minta maaf kepada Nabi Yusuf AS. Dan ayahanda dia dengan bonda dia pun sama-sama pakat duduk dengan Nabi Yusuf di Mesir. Itu maksudnya. Jadi Nabi Yusuf ni hidup selama 110 tahun umur dia. Dan wafatnya Nabi Yusuf AS tu di Mesir. Dah. Jadi ketika mana dia jadi menteri, oleh kerana dia dia apa nama ni, ada orang raja kalau tak silapnya mimpi, yang mimpi pelik 7 tahun kemarah, 7 tahun tengok lembu macam-macam lah. Kamu tak ingat dah cerita tu nya. Jadi seorang banduai hak lepas daripada hukumnya dalam jara kerana mimpi juga. Ditafsir mimpi oleh Nabi Yusuf.
Ada orang panggil banduan dalam penjara tu cerita mimpi dia kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf kata, adapun mimpi mu ni, mu akan lepas daripada penjara, dah akan keluar daripada penjara, akan duduk jadi pelayan raja. Adapun yang mimpi seperti ni mu ajamu tak lama dah, mu akan dihukum mati oleh raja. Jadi benar-benar berlaku. Tu tafsir ihlam daripada Nabi Yusuf tu benar-benar berlaku. Jadi banduan hak terlepas jadi pelayan raja tu, akhirnya bila dengar kata raja mimpi pelik tadi tu, dia beroyaklah tu aku. Hamba ada kenal satu orang hamba Tuhan dalam penjara dulu, pandai boleh tafsir mimpi. Itu Nabi Yusuf lah. Jadi mari kita jumpa Nabi Yusuf. Pendek ceritanya, cerita ke Nabi Yusuf mimpi begitu begini. Nabi Yusuf beroyaklah tafsir mimpinya, iaitu 7 tahun mula daripada sekarang ni, Mesir ni, negeri Mesir ni akan subur, ekonomi akan maju, tu tumbuh apa, padi, gandum, gapo tu subur sungguh. Habis 7 tahun, mari pula 7 tahun kemudiannya Mesir ni akan kena ditimpa kebuluran, kemarau, ekonomi merosot. Pas lagu mana cara nak mengatasinya? Ketika itulah Nabi Yusuf dilantik menjadi menteri. Menteri ekonomi lah kita kata kat sini. Tu habis itu. Kita azan dulu dah. Masuk ke? Azan dulu dah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على
Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi dengan keilmuan Nabi Yusuf alaihissalam jadi menteri ekonomi di Mesir ketika tu, berjayalah Mesirnya mengatasi masalah orang panggil apa, musim kemarau atau musim kemerosotan ekonomi. Tu sehingga kata ahli sejarahnya, kalau tidak ada Nabi Yusuf ketika tu, Allah Ta'ala tak hantar Nabi Yusuf untuk tafsir ihlah, dan Allah tidak bergerak ke hati Raja Mesir ketika tu untuk lantik Yusuf sebagai menteri, jaga bahagian ekonomi Mesir ketika tu, pasti terpadam tamadun Mesir, tergelai habis. Apa? Teruk sangat. 7 tahun marah, kira 7 tahun payuh nak makan berapa dah. Sebab biasa dah manusia ni apabila senang, suka, dia mula lupa lah. Lupa diri. Nak kalau kita orang Melayu juga ada dah. Tu banyak kan lagu tu. Bila kaya, pemain bola, gaji puluh-puluh ribu, beli kereta tu, beli kereta ni, beli kereta tu, habis. Habis ke duit duk beli kereta. Last kali habis dah kontrak main bola, tak ada lah gaji puluh-puluh ribu, selok pula, tak ada habis bayar kereta, pakai jual, jatuh miskin. Gitulah manusia ni. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenar manusia ni pelampau bila dia lihat sebagai orang kaya, orang tak berajak apa-apa. Tu. Jadi bila Nabi Yusuf alaihissalam jadi menteri ekonomi ketika tu, Nabi Yusuf catu orang panggil makanan. Tidak orang panggil hidup serba mewah tu gak, pakai mewah sungguh. Siapa musim kemarau selok, tak ada bekalan makanan, sudah. Tapi tidak gitu. Nabi Yusuf pandai lah. Tu dia sifat taruh orang panggil gandum-gandum dengan cara orang tak suwi jadi buruk lagu mana, supaya tahan orang panggil 7 tahun kita nak mengalami pula musim kemarau ni, gandum tersebut boleh diguna. Boleh diguna lagi, tidak buruk. Kalau kita beras tak pakai bubuk, tak pakai bubuk. Caranya Nabi Yusuf pandai. Sehingga bila habis 7 tahun kemewahan ataupun kemajuan ekonomi, kemewahan, kesuburan negeri Mesir, masuklah 7 tahun kemarau. Maka ketika tu barulah gapo Nabi Yusuf buat dalam masa 7 tahun, duduk dalam keadaan senelene tu, baru digunakan 7 tahun musim kemarau. Jadi tak matilah rakyat Mesir ketika tu. Boleh makan lagi, ada bekalan makanan cukup lagi, gitu. Macam kita lah, radio, TV duk ayat dah ni 2023 ni kemerosotan ekonomi. Jangan membazir, menabunglah, berjimat cermatlah. Yo kok kita, jangan gitulah. Kena lah. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia mengalami orang panggil kejatuhan ekonomi. Baik, habis itu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam jadi menteri di Mesir. Kemudian wafatnya Nabi Yusuf ni di Mesir dan dikubumikan di Mesir. Tetapi setelah mana zaman Firaun, zaman Firaun, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun bawa Bani Israel keluar daripada Mesir kerana dikejar oleh puak Kibti, tentera Firaun. Ketika tu dibongkar balik kubur Nabi Yusuf alaihissalam. Diambil jasad Nabi Yusuf alaihissalam untuk dikebumikan di Palestin.
Itunya asalnya disipai di Mesir. Nah, jadi ketika mana Bani Israel itu dibawa oleh Nabi Musa keluar daripada Mesir, dikejar lalunya oleh puak Firaun, maka ketika dalam perjalanan itu Bani Israel ni, anak cucu cicit Nabi Yaqub ni, diketuai oleh Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun ni, bawa sekali dalam rombongannya jasad Nabi Yusuf alaihissalam, dibongkar balik untuk dikebumikan di Palestin bersama dengan ayah dia Yaqub, datuk dia Ishak, dan moyang dia Nabi Ibrahim, dan nenek yang dia panggil nek yang dia Siti Sarah. Di mana? Di Madinatul Khalil, Palestin juga, sama juga. Itu lagu tu dah. Baik, habis itu. Kemudiannya nama Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quranul Karim disebut sebanyak 27 kali. Banyak. 27 kali. 27 kali. Bahkan ada satu surah surah Yusuf. Surah Yusuf. Ada orang tua-tua tak tahulah. Tapi kalau amal yakin jadi ni. Dia baca apa? Panggil ayat ngasih. Kata wa nuru Yusuf alaihi salam fi wajhi faman ra'ani yuhibni. Gitu lebih kurang. Faman ra'ani yuhibni. Cahaya Nabi Yusuf ni minta adalah di wajahku. Baca orang tua-tua. Wa nuru Yusuf alaihi salam fi wajhi faman ra'ani yuhibni indahum. Barang siapa yang melihatkan akan daku, maka cinta dia akan daku di sisi mereka itu. Ya Rabbi wa'taf qulubihim alayya. Tu ayat mengasihi tu sama itu gak berhimnah lah ayat-ayat lagu tu. Orang tua panggil doa 4 sahabat, ataupun dia sebut juga isim bi khafi, dia panggil. Amalan orang tua-tua. Orang tua-tua ya banyak beramal ke. Isim bi khafi lah, isim berhati lah, isim Suryani lah, isim kah 40 lah, macam-macam jenis beramal. Hak tadi tu duduk dalam isim bi khafi dia. Bi khafi lutfillah wa bi latifi suna'illah wa bi jamili sitrillah dakhaltu fi kanafillah wa tashaffa'tu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dawamil mulkillah bila haula wala quwwata illa billah il aliyil azim biyahin ahilin ahyashin hajabtu nafsi bi hijabillah wa mana'tuha bi ayatillah wa bi ayatil bayyinati bi haqqi yuhil izama wa hiya ramim jibrilu an yamini wa mikailu an yasari wa astaghfiru an khalfi wa sayyiduna muhammadin sallallahu alaihi wasallam amami wa asa Musa fi yadi. Tak tukar Nabi Musa tanganku. Macam-macam ayat ni. Wa asa Musa fi yadi. Faman ra'auni apa tak ingat dah. Untuk lama tak beramal. Ayat faman takallam tu alaihi qada hajati, gitulah lebih kurang. Siapa cakap dengan aku, dia akan tunai hajat aku. Wa nuru Yusuf alaihi salam fi wajhi, dan cahaya Nabi Yusuf di wajahku. Siapa tengok ke aku, dia jatuh cinta akan aku di sisi mereka tu. Itu ayat mengasih dan duk buatnya. Wallahu a'lam. Habis itu. Kemudian dan Ayyub, dan Nabi Ayyub alaihi salam. Itu dah. Jadi Nabi Ayyub ni bukan anak Nabi Yusuf dah. Nabi Ayyub ni tetaplah dia tu keturunan Nabi Ishak, tapi bukan ikut Yaqub, bukan. Tu nama Nabi Ayyub selengkap dengan titih. Keturunannya Ayyub bin Mus bin Zaruh bin Ais bin Ishak. Gitu nama dia. Ayyub bin Mus bin Zarih bin Ais bin Ishak bin Ibrahim
bin Taruh, bin Nahur, bin Sa'ruq, bin Ragu, bin Falik, bin Abid, bin Syalik, bin Arfakhshad, bin Syam, bin Nuh. Alah ke lepas Ishaq tu samalah. Jadi kalau gitu Ishaq ni ada lagi anak namanya Ais. Al-Ais, alif lam ain ya sa. Al-Ais. Jadi tadinya Yakub. Kemudian ada lagi anak Nabi Ishaq namanya Al-Ais. Al-Ais ni turun lagi sampai kepada Nabi Ayub alaihi salam. Itu dah. Lahir di mana Nabi Ayub ni? Sama juga, lahir di Syam. Kata Ibnu Asakir, kepada Nabi Ayub ni ialah anak perempuan Nabi Lut alaihi salam. Tu dah. Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim. Ingat je itu kan? Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim. Anak perempuan Nabi Lut berarti cucu saudara lah. Cucu saudara Nabi Ibrahim. Tu dia anak perempuan Nabi Lut. Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim, cucu saudara perempuan. Iaitu anak Nabi Lut alaihi salam, ibu kepada Nabi Ayub alaihi salam. Itu dah. Pakai pening situ. Mak Nabi Ayub tu ialah anak perempuan Nabi Lut. Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim cucu saudara lah. Cucu saudara. Cucu saudara. Gitu dah. Cucu saudara kalau gitu dengan Nabi tapi dengan Nabi Ayub sendiri, jadi moyang ke berapa ni? Ayub, Mus bin Zarah bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Dia pun keturunan Nabi Ibrahim juga. Keturunan Nabi Ibrahim juga. Tu. Habis itu. Kemudian Nabi Ayub ni diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi lagi Rasul kepada, baca mana tu, Hauran. Hauran, kau baca mana? Hauran, Suria, iaitu Aramiyin dan Umuriyin. Nama bangsa situlah tiga tu, Aramiyin dan Umuriyin di Suria. Syria lah, di Syria. Di Damsyik tu. Gitu. Dan Nabi Ayub alaihi salam ni ialah seorang laki-laki yang kaya harta. Gitu dah. Kaya harta. Dan kaya anak. Anak dia semua sekali 26 orang. Tu Nabi Ayub alaihi salam ni. Kemudian Allah Ta'ala uji Nabi Ayub dengan mati anak-anak dia. Mati pas sore. Tu anak Nabi Ayub. Kemudiannya binasa harta benda dia. Dia kebun-kebun dia. Kemudian diuji lagi oleh Allah Ta'ala sakit. Tu kata setengahnya sakit Nabi Ayub ni ialah setelah mana selesai dah tempoh kerasulan dia. Artinya dia sudah tamat dah jadi rasul. Kalau kita pakai kisah kata Nabi Ayub ni sakit dengan sebagai sakit yang bersangat tu, maka kita kena tanggung di atas Nabi Ayub tu selesai dah tempoh kerasulan dia ketika mana diuji dengan sakit. Kalau kita pakai kerasulan Nabi Ayub tu tak tamat tempoh, tak selesai, memang tak tamat tempoh, makna tugas dia sapa kepada umat dia tu habis dah, selesai dah. Kerasulan tu tak tamat tempoh sampai ke mati lah. Tetap jadi rasul, tetap jadi nabi, tapi tugas dia menyampai risalah tu selesai dah. Kalau kita nak pakai sakit dengan sakit yang bersangatan. Kalau tidak, kita kata dak, penyakit Allah Ta'ala uji Nabi Ayub ni ketika mana Nabi Ayub jadi rasul lagi, duk menyapa lagi risalah tu, tak selesai lagi tugas menyapa risalah,
bermakna sakit Nabi Ayub tu tidaklah sakit yang meliarkan hati manusia umat Nabi Ayub tu daripada mendekati Nabi Ayub. Tu. Kemudian kisah yang mengatakan siapa bini pun lari, hak tu Israiliyat, takut tambah daripada puak Israiliyat belaka tu dah. Tu. Jadi kalau kita pakai pendapat ulama yang mengatakan ketika mana Nabi Ayub diuji oleh Allah Ta'ala sakit dengan sakit yang bersangatan. Lagu mana sakit bersangatan? Lupuh habis segala anggota. Tak ada hak selamat anggota dia melainkan hati dengan lidah. Lidah berzikir pada Allah Ta'ala, hati pun duk berdenyut ingat pada Allah Ta'ala. Tu dah. Hak tu je tinggal. Maka orang panggil ujian tersebut Allah Ta'ala uji Nabi Ayub ketika mana selesai dah dia menyampaikan risalah kepada umat dia. Gitulah. Kemudian isteri dia solehah. Tu dah. Dia berpanjangnya sakit tu selama 18 tahun. Dan isteri dia yang solehah tu tak pernah tinggal ke dia. Tak pernah tinggal. Kata tinggal siapa lari tu, hak tu semua Israiliyat belaka tu. Israiliyat belaka. Baik. Kemudian umur Nabi Ayub ni 93 tahun. Wafatnya di Syria, di Damsyik, di Dimashqi. Dan dikebumikan di Dimashq. Di Syria lah. Tapi ada setengah ulama kata tak, Nabi Ayub ni diwafatkan di bumi Rom. Di bumi Rom, tak tahulah mana di bumi Rom tu. Di bumi Rom. Sebab dulu dia punya jajahan Rom ni luah. Paling hujung sekali nu Istanbul tu, kota Konstantinopel tu orang panggil kejajahan Rom tu. Jajahan Rom lagi tu. Jadi di bumi Rom tu di mana wallahu a'lam. Yang mengatakan Nabi Ayub wafat di bumi Rom, mereka berpendapat umur Nabi Ayub ketika wafat tu 75 tahun. Bawah lagi lah. Tadi 93 tahun. Maka kau rajahnya umur Nabi Ayub 93 tahun. Tu dah. 93 tahun wafat di Damsyik, di Damsyik di Syria. Yang Nabi Ayub isi dengan 100 kali kesempatan menggantikan rumput, itu pada mana pula? Yang mana? Jadi kita bila isi lari tu. Tak. Semua tu Israiliyat. Isteri Nabi Ayub tak lari. Rumput gantikan dengan 100. Isteri Nabi Ayub tak pernah lari daripada Nabi Ayub. Tetap duduk dengan Nabi Ayub. Siapa kau sudah? Tu cerita, semua tu cerita Israiliyat berlaku. Israiliyat berlaku. Sebab tu ulama sebut faidatun ay hadhihi faidatun azimatun, tiada sakit Nabi Ayub akan sebagai sakit yang meliarkan orang daripada Nabi Ayub, bukan. Dan tiap-tiap barang yang warik daripada sakitnya yang keji itu seperti gugur ulat daripada jasadnya. Ulat habis tubik daripada kulit dia, tiada asas baginya, tak ada dalil yang tepat, yang betul, tak ada. Bahkan semua cerita-cerita itu adalah daripada rekaan dan maudhu' orang-orang yang menghikayat, iaitu di kalangan Israiliyat. Tu. Sebab apa kata lagu tu? Sebab hikmat Allah Ta'ala utuh ke Rasul tu untuk menyampaikan risalah, menyampaikan hukum hakam wahyu Allah kepada umat. Tiba-tiba kalau Nabi Rasul tu umat tak sedekat, bukan setakat sedekat, bini pun lari. Berat tu. Berat tu. Luput hikmat je Rasul. Itu. Baik. Kemudian Nabi Ayub ni namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. 4 kali dah. Habis itu. Dan Syu'aibun. Dan Syu'aibu, iaitu dan Nabi Syu'aib alaihi salam. Tu Nabi Syu'aib alaihi salam.
Nabi Syuaib ni tok mertua, bukan tok, ayah mertua lah. Ayah mertua kepada Nabi Musa alaihi salam. Syuaib keturunan Nabi Yaqub juga. Tapi melalui anak bernama Lawi. Lawi. Salah seorang daripada 12 orang anak Nabi Yaqub, Yahuda, Bunyamin, Nabi Yusuf, seorang lagi nama Lawi. Lawi nama dia. Jadi Syuaib bin Yashkhar bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim bin Tarukh bin Nahur bin Saruk bin Rawu bin Falik bin Abid bin Shalih bin Arfakhshat bin Syam bin Nuh alaihi salam. Itu nasab Nabi Syuaib alaihi salam. Tu. Tapi kata setengah ulamanya tidak lagu tu nasab dia. Kata setengahnya Syuaib bin Nawib bin Aifa bin Madian bin Ibrahim. Tu kata setengah. Kata setengah laginya Syuaib bin Safur bin Aifa bin Sabit bin Madian bin Ibrahim. Banyak pendapat, ada 3 pendapat. Kata pendapat awalnya anak Lawi, cucu Lawi. Cucu Lawi lah, cucu betul. Syuaib bin Yashkhar bin Lawi bin Yaqub. Tapi 2 pendapat lagi kata tak. Tu. Nabi Syuaib ni ialah keturunan Madian. Kabilah Madian. Itulah. Jadi keturunan ni digelar dengan kabilah Madian lah. Ahli Madian. Siapa ahli Madian ni? Ashabul Laikah ni. Dia setengah daripada kabilah Arab juga. Tu. Tapi perangai kabilah Madian ni sejahat-jahat manusia ni sebuah muamalah. Tu perangai fuak kabilah Madian ni. Perangai fuak dia ni sejahat-jahat manusia ni sebuah muamalah. Mana tipu, menipu, menego, gapo ya belaka tu. Tu. Begitu juga merapok. Ya juga tu perangai fuak kabilah Madian tu. Memutuskan mereka itu akan jalan-jalan di atas orang-orang musafir. Tu maknanya peropok. Ada kafilah musafir, pok dia lah hak meropoknya. Dan menakutikan orang-orang lalu pada jalan. Sama juga. Ini perangai kabilah Madian. Dan menyembah mereka itu akan pohon kayu. Fok ia semua pokok Fok ia semua pokok. Jadi Nabi Syuaib diutuskan untuk dakwah ahlu Madian ni lah. Kabilah Madian ni. Daripada sembah pokok kepada sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni baru jumpa orang sembah pokok. Orang sebelum ni semua abadatul authan. Penyembah berhala belaka. Ni baru sembah pokok ni. Tu. Jadi Nabi Syuaib ni dia wafat kemudian sikit daripada wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebelum wafat Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat, lepas pada tu, selepas daripada tu sikitnya, wafatlah Nabi Syuaib alaihissalam. Dan sebelum daripada Nabi Musa alaihissalam tu wafat. Gitu dah. Kata setengahnya wafat Nabi Syuaib ni ialah pada zaman Nabi Musa alaihissalam tu sendiri. Jadi dia ni mertua kepada Nabi Musa alaihissalam lah. Nabi Musa tu kan apabila dia gocoh orang kibeti tu, dia tak niat pun dia pergi gocoh belebok atas muka sebab orang kibeti tu buat zalim pada Bani Israel. Pas Nabi Musa ni memanglah Bani Israel juga, orang Bani Israel dia. Bila tengok lagu tu dia pun belebok sebutir atas muka, mati pula weh. Tu gagah Musa tu. tu gagah Musa. Ilmu gagah Musa macam-macam orang tua-tua kita tu ni. Si pep bisa tangan lah. Kalau dengan tapa orang tua tu seminggu tu ibu ubat mati je. Macam-macam. Tu ilmu gagah Musa ya bang. Sebab apa Musa gagah tunggu? Dia tumbuk sekali orang kebeti mati tu. Tu. Jadi raja pakak cari. Pakak cari. Tu raja perintah Firaun lah, perintah boleh syurtah dia pakak cari siapa pembunuh kibeti ni. Larilah Nabi Musanya, lari sampai ke Madian tadi. Di Madian tu jumpalah Nabi Syuaib.
Duk gimari nikah dengan anak Nabi Syuaib, jadi menantu Nabi Syuaib. Tu Nabi Musa alaihissalam. Kemudiannya duk lama sikit, Nabi Musa pun rindu ke keluarga dia, family dia, Bani Israel duduk di Mesir lagi ketika tu. Bawa lah anak bininya nak pergi kelip mula ke Mesir. Barangkali tak ingat dah siapa pembunuh kibetinya. Di tengah-tengah jalan, siapa di apa namanya, di Tur Sainat kalau tak silap. Muqaddasi tua. Di situlah Nabi Musa alaihissalam jadi rasul. Jadi rasul, dapat orang panggil bermukalamah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala perintah Nabi Musanya gi kan izhabu ila fir'aun tu kan, faqalu lahu qawlan layyina tu kan, gilah kamu kepada Firaun dan katalah kepada Firaun tu dengan perkataan yang lembut, yang lunak. Itu ceritanya. Nabi Syuaib ni mertua kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dan Harun apa tu? Tuh umur Nabi Syuaib ni tidak dipastikan berapa. Tidak disebut ni. Tak disebutkan Nabi Syuaib ni umur berapa. Ada 254 tahun. Tu ada tu. 254 tahun. Tua. Nabi Syuaib ni umurnya 254 tahun. Ada? Tak ingat. Ada dhabit dah dulu. 254 tahun umur Nabi Syuaib. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula lah. Dan Harun dan Musa. Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ya, bila Nabi Harun dulu ni, sebab Nabi Harun ni abang kepada Nabi Musa. Nabi Musa ni adik. Biasanya Nabi Musa. Tapi kemudiannya Nabi Musa ni ketika mana dia kecil itu, mak dia tak nak lagi, orang panggil apa? Dia baby lagi. Ketika tu Firaun yang mimpi anak laki-laki di kalangan Bani Israel ni akan ada yang merutuh ke kerajaan dia. Habisnya perintah bunuh semua. Anak-anak siapa saja baby Bani Israel, jumpa bunuh. Jadi Harun ketika tu sadar. Harun ketika tu abel lah. Jadi taklah duk jerit kuah-kuah. Musa baby lagi. Jadi mak dia bimbang takutnya mari polis. Mari askar Firaun kan. Wah, yang jerit selok mati Nabi Musa kena bunuh situ. Jadi yang ambil arah bara api tu kan, tak lidah. Tak lidah, pakai tak lidah jerit senyap. Jadi sebab tu Musa alaihissalam ni dia agak kurang petah. Kurang petah. Sebab apa? Sebab dia kena tak arah di lidah oleh mak dia. Supaya bara apa kan? Tu lepas daripada Asia jupuk dalam bekas di Sungai Nil tu, ambil jaga. Tak. Ni mak dia sendiri pak. Mak dia sendiri tak suri polis askar Firaun hari tu. Jadi tak berjeritlah Nabi Musa tiga tunya. Senyap. Senyap, panah. Tak boleh berjerit, tak puji suara. Selamatlah Nabi Musa tiga tu. Tu dah. Jadi oleh kerana tu Nabi Harunnya jadi assistant lah. Abang dia tu Nabi Harun jadi nabi juga. Jadi dua diutus kepada Firaun. Kita berhenti situ lah. Dan Harun dan Musa, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tak ada. Nabi Syuaib tak ada disebut berapa kali dalam Quran. Tak ada ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah.
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.